Berapa ramai anak muda Malaysia yang umur baru 20-an tapi dah buat jualan ratusan ribu dan juta-juta sambil masih pergi kelas, buat assignment, praktikal dan makan di kafeteria universiti yang sama macam kita. Bayangkan ada budak UiTM Kedah buat RM19,000 dalam masa 5 hari sewaktu PKP, dan ada YouTuber Sabah yang dulu buat orang gelak sekarang buat orang beratur beli kroffel sampai RM2 juta setahun. Ada pula founder kopi pelik yang berjaya tembus pasaran dunia. Dan ada student UPM yang sambil tulis assignment, sambil bina empire, sampai ada wisma sendiri dan jana RM3 juta sebelum konvo. Kalau kau rasa anak muda Malaysia tak cukup power, kat sini aku nak share 5 anak muda Malaysia paling berjaya tahun 2025. Nombor 5. Hamzah, student kacak dan berbisnes. Dia rasa macam shock sikit sebab ialah manusia kan, bila dia tak pernah dapat and then dia tiba-tiba dapat, dia jadi macam rasa nak spend banyak hari-hari. Bayangkan tahun 2021 tengah musim PKP, orang lain sibuk belajar buat dalgona coffee, baking roti, main TikTok dance. Tapi ada seorang budak UiTM Kedah ini bernama Hamzah Airil yang baru berusia 19 tahun ketika itu dah buat jualan sehingga RM19,000 dalam masa 5 hari untuk satu desain baju. Hamzah memulakan jenama Azisto semasa dia masih belajar, bukan sebab nak nampak stylo je, tapi sebab dia perasan satu benda. Ramai pelajar sanggup beli baju simple tapi nampak mahal. Dari situlah muncul idea buat desain yang fresh, lawa dan affordable. Tapi cara marketing dia lagi rare sebab dia ajak kawan-kawan jadi ejen jualan. Sambil belajar, sambil niaga, sambil jana pendapatan untuk ramai pelajar kampus lain. Ini bukan bisnes tapi ini startup versi asrama. Fast forward tahun 2024, satu desain baju dia meletup sehingga mendapat jualan RM180,000. Bukan festival, bukan jual ke expo besar pun, cuma vibe raya warna brick orange yang tiba-tiba trending. Dan trademark Azisto yang selalu masuk wishlist budak-budak UiTM. Kini Hamzah tengah praktikal di Kota Baru sambil Azisto makin berkembang dan dia plan untuk buka outlet di UiTM seluruh Malaysia. Mula dari Kedah, kemudian Shah Alam, dan yang lagi padu, dia nak bagi peluang kepada ramai pelajar jadi ejen dan pekerja separuh masa. Bukan semua founder ingat nak naik sama-sama dengan kawan-kawan satu universiti macam ni. Dan yang paling inspiring, Hamzah baru sahaja terima anugerah Aspiring Entrepreneur UiTM Kedah. Dia muda, rajin, humble dan otaknya sentiasa ligat mencari peluang. Mesej terbesar daripada kisah dia, kalau kau tunggu masa sesuai untuk mulakan sesuatu, memang tak akan mula. Hamzah pun mula masa PKP dan masa semua orang bela tak tahu nak buat apa. Dia bukan tunggu bisnes perfect baru nak start, tapi dia start dulu, improve kemudian. Nombor 4, Adam Syamil. Kalau anda pengguna TikTok atau YouTube dari Sabah, confirm kenal suara ni. This video is very relatable. So make sure you share and spread the word and let these people know that we are not what they think. Ya, ini kisah Adam Syamil, content creator, penyanyi, pengacara dan pelakon, dan sekarang CEO Kroffel Chang Dang dengan 5 cawangan di Sabah iaitu di Lintas, Sutera Avenue, Imago, Karamunsing dan ITCC. Daripada buat orang ketawa, sekarang dia buat orang beratur panjang nak beli Kroffel Rangop Chang Dang. Adam dilahirkan di Kota Kinabalu dan belajar International TV and Film Broadcasting di University of Nottingham. Tapi karier awal dia bukan dalam dunia dapur. Dia naik melalui YouTube, antara siri Get It Right. Watch and learn. Okay. Ali, mana kau sekarang ni? Kau tahu tak dari tadi lagi saya call kau tidak pandai kau jawab. Antara yang buat dia meletup sebab dia berani bawakan identiti Sabah, dialek Sabah dan budaya Borneo. Siap dengan punchline yang buat orang semenanjung pun rasa nak pergi KK esok juga. Tapi inilah yang menarik. Masa orang lain sibuk kejar viral, Adam pula sibuk fikir, macam mana kalau aku buat brand makanan sendiri? Tapi bukan nasi goreng, bukan burger. Dia pilih Kroffel. Ya, Kroffel, waffle campuran croissant yang rangup di luar, lembut di dalam. Dan kalau makan panas-panas, boleh hilang stres lepas kerja. Kelahirlah Chang Dang, sebuah jenama dessert asli Sabah. Lagi menarik, Adam tak ada pelabur besar pun. Modal, pinjaman bank dan simpanan sendiri sahaja. Dan dia ambil masa 9 bulan sahaja untuk buka outlet pertama. Kalau bayi pun baru sempat merangka, Adam dah sempat buka bisnes. Tahun pertama, Chang Dang pecah rekod RM2 juta jualan dalam Sabah sahaja.
Tapi bukan semuanya indah. Nama asalnya adalah Ice Dream Factory dan kena tukar sebab dah ada orang pakai. Partner pula Hi ada everybody, tikam my name belakang is 2 kali. Adam. Kalau orang biasa mungkin dah give Hello. up, tapi Adam, dia rebrand, dia fight dan dia grow lagi besar. Dan dia siap menang Brand Laureate Award dan Adam sendiri tersenarai sebagai 100 usahawan muda paling berpengaruh di Malaysia. Nombor 3, Asfar Ikhwan. Bayangkan pemuda berusia 26 tahun, Asfar Ikhwan bin Abdul Malik dah jadi pengarah urusan bin Malik Global Sendirian Berhad dan produknya pula dah masuk 5 buah negara. Tapi yang paling menarik, idea bisnes dia datang dari satu soalan simple. Kalau semua orang jual kopi yang sama, apa benda pelik tapi sedap yang kita boleh buat? Dan dari situlah lahirnya kopi peras campuran. Kopi tambah susu kambing dan Arabica gum dengan pelik. Produk pelik lah yang kadang-kadang sold out cepat. Dekat Shopee je dah lebih 3,000 sold dan rating 5 bintang. Ramai komen kopi tanpa gula bin Malik Cafe ni sangat sedap. Bagus untuk orang yang tengah diet tapi nak maintain minuman berselera. Pada tahun 2019, Asfar nekat. Dia tak tunggu sampai dah cukup ready. Dia tak tunggu modal berjuta-juta. Dia terus tembusi pasaran luar. Kuwait, UAE, Saudi Arabia. Lepas tu tambah lagi negara Togo, Filipina dan Mauritius. Sekarang 5 negara dah ada produk bin Malik. Tapi jangan ingat semua ni mudah. Asfar cakap cabaran paling besar adalah struktur harga yang berubah-ubah, cukai import negara luar, peraturan pelik-pelik setiap negara, dan kalau Jepun lagilah mencabar. Masa dia mula masuk Jepun tahun 2022, dia ingat boleh hantar barang terus macam Shopee. Sekali, negara Jepun ni ada SOP dia sendiri. Bahan kena lulus, proses kena ikut, label kena betul dan semua detail dia check. Itulah pengalaman naik turun berniaga dalam industri ini. Anak muda Malaysia bukan biasa-biasa. Kalau serius, disiplin dan doa kuat, 26 tahun pun boleh conquer pasaran antarabangsa. Nombor 2, Fatudin Sarfaraz. Dari jual baju ke bisnes rumah bergerak. Pernah tak korang jumpa orang muda awal 20-an tapi bisnes dia level uncle-uncle yang dah pencen? Nama dia Fatudin Sarfaraz Ramli. Umur baru 25 tahun tapi perjalanan dia bermula sejak zaman sekolah. Bukan sebab nak kaya, tapi sebab tak nak susahkan mak ayah bila nak beli kasut, nak beli mainan. So daripada situ dia mula berniaga kecil-kecilan. Lepas masuk UKM, minat berniaga semakin membara. Lebih-lebih lagi pada waktu PKP bila ramai orang hilang pekerjaan. Kat situ datang satu idea. Kenapa aku tak buat sesuatu yang boleh bantu orang lain cari income sambil aku sendiri berkembang? Dari situlah bermulanya Kutaibah HQ. Jual baju, percetakan dan manisan sampai cecah jualan juta-juta dan dapat award International Young Entrepreneur. Tapi itu baru warm up untuk dia. Di saat orang lain jual makanan, baju dan tudung, dia pilih bisnes yang orang umur 50-an baru berani buka. Motorhome atau RV rental. Modal dia berapa? Harga satu RV adalah harga beli sebuah rumah. Dan paling pedih, bank tak bagi loan langsung dan kena bayar cash sendiri. Dia kumpul duit bisnes baju, simpan dan berani roll semua untuk mulakan perniagaan RV pertama dia. Sekarang bisnes RV dia meletup. RV Fatudin bukan setakat disewa orang Malaysia. Artis-artis pun ramai yang ambil. El Husaini, Nilofa, Floor 88, Zizan Razak dan ramai lagi. Ada yang sewa untuk jalan-jalan sekeluarga dan ada juga untuk penggambaran. RV dia lengkap macam rumah. Ada tandas, mesin basuh, karaoke, dapur, TV, meja makan, siap tempat pengering baju lagi. Memang level rumah bergerak. Nombor 1, Muhammad Hafiz Syahril Izzuan. Bayangkan umur 22 masih tulis assignment, masih pergi kuliah. Tapi dalam masa yang sama dah bina syarikat sampai ada wisma sendiri dan jana 3 juta sebelum konvo. Dengar macam mustahil? Itulah kisah Muhammad Hafiz Syahril Izzuan, pengasas Vertigo. Perjalanan Hafiz bermula pada tahun 2021 sewaktu PKP, di mana dia nampak satu benda yang ramai orang terlepas. Dia start bekerja sebagai ejen jual baju edisi Merdeka. Lepas itu dia nampak peluang percetakan, printing baju, lanyard, bunting dan medal. Dan dari situlah lahirnya Vertigo. Masalahnya benda ni bukannya terus berjaya. Hafiz pernah rugi RM40,000 siap gadai 9 dinar emas bernilai lebih RM20,000 semata-mata nak pertahankan bisnes. Kalau orang lain pasti dah give up, tapi dia belajar Facebook Ads dan di situlah game dia berubah. Dengan hanya mesin cetak kecil, dia buat order pelajar kampus UPM. Lama-lama Vertigo mula dikenali, bukan setakat dalam kampus tapi luar. Dan hari ini Vertigo dah ada wisma sendiri di Seksyen 8 Bangi. Hafiz dah menggajikan 8 pekerja tetap dan pendapatan sekitar RM3 juta dalam 4 tahun. Sambil masih buat assignment dan ambil attendance kelas, dah boleh jana income macam ni. Apa yang buat cerita Hafiz menarik ialah disiplin dia. Kadang tempahan sikit, kadang tempahan banyak sampai tak tidur malam. Pagi ada kuliah, malam buat printing, tapi dia pegang satu prinsip: buat
dulu, fikir kemudian. Kalau tunggu sempurna, memang tak mula. Kalau anak muda umur 20-an dah boleh pecahkan rekod, boleh gagal, boleh bangun balik dan jana jutaan ringgit sambil belajar, apa alasan yang kita ada lagi? Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu nanti. Start kecil, start pelik, start berani. Sebab kadang-kadang satu idea gila hari ini boleh jadi kejayaan besar untuk kau esok. Itu sahaja dari Top 5 Malaysia. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain.